Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Siaran rakaman khas analisis awan ini dilakukan di mini studio di UTM Skudai ini. Dan saya amat bertuah kerana saya berpeluang akan menembual seorang tokoh, seorang anak muda yang mempunyai kelayakan yang luar biasa dan substance atau bidang kajian beliau ini satu kajian yang penting kepada negara kita dan bagaimana kita melihat masa depan, kerana kita tahu negara kita sebuah negara beriklim tropika. Isu saban tahun yang kita hadapi adalah isu berkaitan dengan food security, berkaitan dengan cuaca, berkaitan dengan tenaga, berkaitan dengan air misalnya. Kalau baru-baru ini kita baru menghadapi satu bencana yang besar, banjir ataupun beberapa negeri terkesan amat buruk sekali akibat daripada bencana banjir, akibat hujan yang begitu tinggi ataupun puratanya pada ketika itu. Dan tapi kita gagal mengawal ataupun bagaimana kita menguruskan banjir. Satu ketika dahulu di Lembah Kelang dan kita sudah masuk ke musim ini, selepas musim monsun, suasana kering. Saya di Kuala Lumpur, di Selangor, menghadapi masalah kekurangan air ataupun catuan air. Apa sebabnya? Kerana kita gagal menguruskan bagaimana air ini begitu penting ketika banyaknya hujan dan bagaimana kita menyimpan untuk masa-masa kecemasan ataupun musim kering. Itu yang akan saya bincangkan. Kerana seorang pengkaji, seorang penyelidik di UTM ini ada kelayakan tentang itu. Saya bersama dengan Dr. Noryati Abdullah. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Terima kasih kerana sudi menerima saya di UTM ini. Pensyarakanan Fakulti Biosains dan juga Kejuruteraan Perubatan Universiti Teknologi Malaysia dan banyak jawatan-jawatan lain. Itu yang akan kita bicarakan dengan beliau. Dr. Noryati, seorang penyelidik dalam bidang air, terutama dalam rawatan air sisa ataupun sawit misalnya. Mengapa ini menjadi bidang tumpuan? Kan kita tahu wanita, seorang ibu muda bergelar ataupun penyelidik akademia di universiti, ataupun bergelumbang dengan air yang busuk, tempat-tempat yang kotor, bidang yang tidak glamour. Mungkin kalau jadi doktor perubatan, orang panggil doktor perubatan kan, pakar dalam bidang-bidang tertentu. Tetapi kenapa bidang air sisa sawit ni? Saya nak tahu. Itu saya rasa daripada tadi saya fikirkan, kenapa bidang ini, Dr. Noryati? Terima kasih Cik Nazri kerana sudi bersama-sama dengan kita di UTM pada hari ini. Bila kita menyebut tentang air sisa sawit, memang kita membayangkan air sisa yang busuk terhasil daripada pemprosesan minyak sawit di kilang yang mungkin tidak kelihatan begitu menarik lah sebagai tempat kerja untuk wanita terutamanya. Tetapi saya memilih bidang sawit ni kerana keunikannya sebagai sumber minyak di dunia selain daripada minyak soya, minyak jagung, kacang dan sebagainya lah. Jadi oleh kerana negara kita Malaysia merupakan pengeluar kedua terbesar selepas Indonesia. Jadi kita tahu sawit adalah sumber ekonomi terpenting negara. Jadi kita nak mengekalkan kepesatan dan sumbangan sawit kepada ekonomi, tapi kita tak boleh lupakan betapa pentingnya kelestarian alam sekitar. Jadi sebab itulah saya memilih bidang air sisa sawit. Selain ia menjanjikan kepuasan dalam penyelidikan bagi saya. Okey. Adakah itu juga bermula dengan ekosistem, orang kata pun doktor dibesarkan di kampung, di Segamat, di negeri Johor ni. Tahulah di mana-mana Ceruk Rantau Johor ni kita lihat orang kata pun sayuk mata memandang ladang sawit. Kalau ke Kulai, kalau ke orang kata pun Kota Tinggi tu ataupun di bahagian-bahagian di Segamat dan sebagainya, itulah lapang mainan orang Johor. Adakah itu juga menjadi sumber inspirasi? Itu juga menjadi sumber inspirasi bagi saya. Saya dibesarkan dengan arwah datuk yang bekerja dengan menjadikan sawit sebagai sumber pendapatan. Kemudian sekarang bila ayah saya berpencen pun hobinya menanam sawit dan mengerjakan ladang sawit. Jadi saya rasa saya telah melihat sawit sejak kecil hinggalah sekarang. Dah didedah kan ya? Yes. And then kebetulan pula bila saya beli rumah, balkoni rumah pun menghadap ladang sawit. Jadi kebetulan. Yeah. Jadi bila kita dah biasa dengan suasana tu, dan bila kita telah dewasa dan kita menyedari bahawa sesuatu perkara tu memberikan makna kepada masyarakat dan mempunyai kepentingan kepada negara, jadi oleh kerana saya memilih kerjaya sebagai pensyarah, saya menjadikan sawit tu sebagai suatu bidang yang penting bagi saya.
Kerana kita telah terdedah dengan mungkin kepentingan sawit sebagai sumber pendapatan keluarga. Jadi sekarang kita melihat sawit tu sebagai sesuatu yang penting untuk ekonomi negara. Jadi kenapa tidak saya meneruskan penyelidikan dalam bidang sawit? Bagaimana status kita pada hari ini, Dr. Nur Hayati, sebagai penyelidik, sebagai yang melihat apa yang berlaku di depan mata? Kita tahu kilang-kilang sawit kita beroperasi di seluruh negara dan cara mereka menguruskan sistem sisa, rawatan sisa, tak kira lah hampas kapur sawit dan segala berkaitan dengan sawit termasuk airnya. Adakah kita sudah ada orang kata pun anjakan yang begitu besar dalam rawatan sisa ataupun statusnya bagaimana, Dr. Hayati sekarang? Pada tahun lepas saya telah menjalani latihan industri selama lebih kurang 12 bulan di sebuah ladang sawit dan juga kilang sawit lah di sekitar Johor ni. Jadi daripada pengalaman saya, kita mendapati bahawa industri itu berkembang dengan pesat, tetapi teknologi perawatan air sisa sawit itu masih lagi menggunakan teknik yang lama. Maksudnya tak selari? Dari sudut production, dari sudut pembuatan, dari sudut production, pengilangan dan sebagainya mungkin ada peningkatan. Tetapi dari segi perawatan air sisa, kita lihat teknologi yang digunakan di Malaysia, contohnya kolam anaerobik, kolam takungan untuk air sisa, telah dilaporkan dalam literature sejak tahun 1980-an lagi. Jadi kita melihat Malaysia mempunyai potensi, terutamanya sekarang ni dengan penghasilan renewable energy, tenaga diperbaharui, demi mengekalkan kelestarian alam sekitar. Jadi setiap kilang sawit disarankan untuk mengekalkan teknologi hijau ni dengan memperkenalkan penggunaan digester anaerobik di setiap kilang. Jadi pengalaman saya menjalankan training tu, kita dapat lihat betapa pentingnya untuk kita capture methane gas sebagai salah satu sumber renewable energy. Jadi setiap kilang digalakkan untuk mempunyai anaerobic digester sendiri. Jadi apa yang saya lihat, teknologi itu mendapat sambutan baiklah daripada pihak-pihak pengilang, pengusaha-pengusaha sawit. Jadi saya membayangkan dan boleh menyumbang kepada grid nasional. Ya, menyumbang kepada penggunaan tenaga elektrik. Ataupun menyumbang kepada penghasilan biodiesel seperti yang diwawal oleh kerajaan kita lah baru-baru ni. Jadi saya rasa kalau negara kita menyambut baik seruan ke arah penghasilan renewable energy menggunakan air sisa sawit, saya rasa negara kita boleh mendapat setanding dengan negara-negara Eropah yang merawat air sisa industri lain. Okey, itu yang kita nak tahu lebih lanjut, tetapi dari sudut kajian tentang air ni, doktor terlibat banyak hal ataupun banyak bidang dalam asosiasi ataupun persatuan air antarabangsa dan antara jawatankuasa termuda dalam jawatankuasa jawatan bertaraf antarabangsa ini. Jadi bagaimana adaptasi itu dilakukan dan bagaimana manfaat kepada Dr. Nur Hayati sendiri dan juga kita lihat industri air dan juga penyelidikan air di negara kita. Kita lihat yang pertama, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kerana anda terus bersama saya, Nazri Kaha, dan juga Dr. Nur Hayati Abdullah, Pensyarah Kanan Fakulti Biosains dan juga Kejuruteraan Perubatan Universiti Teknologi Malaysia. Orangnya hebat dan orang anak jati Johor. Dr. Nur Hayati, kalau kita memberi tumpuan dalam bidang ini, apa orang kata pun manfaat, faedah kepada pihak industri, kepada negara, dan UTM sendiri ada pusat kecemerlangan tentang industri sawit ini. Saya rasa ini sudah ataupun bertepatan kerana kita tidak boleh mendabik dada kita sebagai pengeluar terbesar ataupun kedua terbesar dunia, tetapi kita merujuk kepada orang lain dari sudut penyelidikan, dari sudut industri hiliran dan dari sudut ataupun bahan-bahan produksi ataupun produk yang dapat dihasilkan daripada sawit dan termasuk sisa rawatan dan sebagainya. Mungkin Dr. Hayati melihat macam mana? Kita melihat inisiatif universiti lah terutamanya, pihak UTM. Baru-baru ini kita
mewujudkan UTM Palm Oil Research Center yang menjurus kepada melihat bagaimana universiti dan ahli-ahli akademik serta penyelidik dan pelajar-pelajar postgraduate boleh menyumbang ke arah kelestarian penghasilan minyak sawit. Jadi kita lihat apabila dengan wujudnya center begini di UTM dan kita tengok universiti-universiti lain juga telah mula mengambil langkah yang sama. Universiti lain pun ada center, pusat-pusat kecemerlangan yang menjurus kepada penyelidikan sawit. Saya lihat ia khusus dan unik serta menumpukan lebih perhatian kepada penyelidikan sawit itu sendiri. Ia baik kerana kita dapat membezakan dan dapat juga lebih menjuruskan pusat penyelidikan tu untuk sawit sahaja. Dari seluruh aspek, dan kita melihat secara holistik bagaimana kita boleh mengawal pengeluaran minyak sawit itu supaya ia menyumbang kepada kelestarian alam sekitar daripada penanaman sawit. Daripada mulalah sampai full circle lah. Semua yang meliputi semua sekali life cycle of sawit tu, sawit tu sendiri. Jadi sebagai research manager of the center, saya rasa amat berbesar hati bagi pihak UTM lah untuk orang kata melihat apa yang kita para penyelidik di UTM boleh bersama-sama lakukan dengan penyelidik-penyelidik daripada universiti lain. Okey. Kalau kita lihat, kita bercakap tentang jalinan industri akademia dan juga hari ini kita melihat dari sudut outcome based ataupun research. Maksudnya dulu mungkin orang akademik hanya bertumpu di makmal ataupun jurnal-jurnal akademik semata-mata. Tetapi hari ini orang bercakap tentang bagaimana akademia boleh melihat menyelesaikan isu-isu komuniti dan juga industri. Bagaimana kita boleh lihat hasilnya? Kerana kita tahu kalau industri tidak merujuk kepada pihak industri, kepada pihak akademia, mereka menganggap kita tiada kepakaran. Tetapi sudah sampai masanya industri memberi keyakinan bahawa akademik pendidikan kita sudah bertaraf dunia dan mampu menyelesaikan apa yang mereka hadapi saban tahun, saban hari di tempat mereka, di industri mereka dan sebagainya. Dan bagaimana outcome itu dapat direalisasikan dalam masa yang dekat ini, Dr. Nurhayati? Ini sebenarnya merupakan isu yang menarik. Kerana kita dapati sebagai penyelidik muda lah, saya boleh katakan, kita melihat ada gap di antara universiti dan industri. Di mana universiti perlulah mengambil inisiatif untuk translate the research daripada lab scale contohnya ke industrial scale. Tapi bagaimana kita nak buat perkara itu adalah dengan mewujudkan linkages ataupun hubungan usaha sama di antara universiti dan juga pihak industri. Jadi kita lihat sekarang ni pihak kementerian juga telah menggalakkan dan telah memulakan usaha di mana apabila penyelidik-penyelidik universiti memohon geran-geran penyelidikan, kita mestilah mempunyai kerjasama dengan pihak industri. Jadi secara tak langsunglah apabila kita ke arah kita ingin memulakan sesuatu penyelidikan, kita dah berfikir bagaimana akhirnya penyelidikan tu kita boleh transform ataupun kita boleh sumbangkan semula kepada pihak industri, secara tak langsung akan sampai kepada community. It is very difficult sebab kalau kita cuma buat research di dalam makmal, kita tidak tahu apakah kepentingannya kepada pihak industri ataupun kepada community. Jadi penyelidikan kita akan berhenti di situ sahaja. Kita tak boleh mengembangkannya ke arah yang lebih baik. Kita tidak dapat melihat kesan positifnya kepada masyarakat. Dan kita juga tidak dapat menghargai bagaimana kita menggunakan geran penyelidikan yang diberikan kepada penyelidik. Dr. Nurhayati, kita rehat yang kedua. Selepas ini kita lihat bagaimana kita menghargai air di negara kita. Kalau Dr. Nurhayati boleh mewakili Malaysia di peringkat antarabangsa, pastinya pengiktirafan itu sudah ada. Tetapi kalau kita kat sendiri pun tak boleh nak handle isu air di negara kita, malu juga kan. Isu saban tahun ada isu air tak cukup, setengah kawasan banjir, banjir kilat dan sebagainya. Maksudnya apa? Kita gagal mengurus ataupun kita take for granted kerana kita negara yang hujan sepanjang tahun. Kita rehat yang kedua, jumpa lagi selepas ini.
Kembali bersama saya Nazri Kahar dan juga Dr. Nur Hayati Abdullah. Dr. Nur Hayati, isu air ataupun penyelidikan tentang air antara bidang kajian you yang penting, termasuk sisa rawatan air sawit dan sebagainya. Isu air ini apabila selalu saya datang ke UTM kerana pakarnya ramai di sini, saban kali saya membawanya. Kerana kita tahu kita tak pernah selesai isu air di negara kita. Sebagai penyelidik, sebagai orang yang melihat isu air ini begitu dekat dengan doktor dan sebagainya. Apa yang perlu kita mengubah persepsi kita tentang air, mengubah cara kita berfikir menguruskan air, mengubah cara paradigma kita melihat isu yang melanda kita saban hari, saban tahun tentang air, Dr. Nur Hayati. Kalau di UTM ni, kalau dibandingkan saya dengan pakar-pakar air UTM yang lain, saya belumlah setanding dengan sifu-sifu ataupun mentor-mentor saya. Tetapi dengan pengalaman saya dengan IWA, selain menyertai The Malaysian Water Association sebagai salah seorang board member, saya melihat bahawa mungkin masyarakat kita ini kurang menghargai air, valuing water, which is very important. Salah satu aspek psikososial dalam air lah, dalam membincangkan isu air. Jadi saya rasa seperti yang mungkin telah banyak diperbincangkan sebelum ini tentang pentingnya integrated river basin management. Saya rasa negara kita mungkin masih lacking dari segi itu. Dan persepsi masyarakat bahawa air itu tidak dilihat sebagai komoditi yang pertama. Yang kedua, tidak semahal elektrisiti ataupun tidak berharga seperti elektrisiti. Kalau di rumah saya, bil elektrik lebih tinggi daripada bil air. Jadi kita akan lebih berhati-hati apabila menggunakan kipas, menggunakan lampu, aircon dan sebagainya. Tetapi bil air, saya rasa jauh lebih murah daripada bil elektrik. Jadi kita membayangkan, okey, kalau sebulan RM20 itu biasa. Kita rasa, okey, air masih murah. Jadi mungkin dari situ datangnya perception bahawa we can afford water. But someday maybe we cannot afford electricity. Jadi kita lebih berhati-hati dalam menggunakan electricity berbanding air. Persepsi masyarakat pun tidak berubah kerana kita kaya dengan hujan, kita ada banyak sungai, kita senang mendapat air minum bersih. Kita belum dengar lagi ada di antara kita ni yang tidak mendapat bekalan air. Kita jarang-jarang ada disaster, walaupun baru-baru ini kita ditimpa dengan bencana banjir yang sangat teruk dan memberi kesan kepada beberapa negeri di Malaysia ini. Tetapi kita masih memandang itu suatu fenomena biasa mungkin yang akan berlaku saban tahun. Dan kita tak belajar daripada itu. Kita mungkin kurang belajar, kurang mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Memang banjir akan berlaku pada setiap tahun, tapi itu membuatkan saya berfikir apakah yang telah kita lakukan. Kalau diikut umur saya mungkin sudah 30-an. Sejak saya kecil, negara kita sudah dilanda dengan pelbagai kes banjir. Jadi sekarang selepas 30 tahun, kita masih lagi menghadapi banjir. Benda yang sama. Berbincang perkara yang sama. Saban tahun. Jadi kita perlu melihat apakah sebenarnya yang kita perlu lakukan? Apa yang boleh kita lakukan hari ini? Kalau dari kapasiti kita sebagai warga, sebagai penyelidik, kerana kita lihat di negara-negara luar, mungkin mereka sudah maju ke hadapan. Dalam masa yang sama, mereka mencuba satu inovasi baru bagaimana mereka menghargai air ini. Mungkin pengalaman doktor berinteraksi dengan para penyelidik, pakar-pakar di luar negara dan sebagainya, pengalaman mereka menguruskan cara negara mereka menguruskan air dan sebagainya. Mungkin adaptasi itu perlu berlaku, tetapi nak tak nak kita perlu bermula dari satu langkah dalam apa pun lapisan kita sebagai warga di negara kita. Saya rasa masyarakat muda terutamanya, kerana kita adalah pelapis negara. Dan kalau dalam IWA kita memanggil golongan muda sebagai the future water leaders. Future water leaders. Satu kerangka besar. Jadi kalau kita membayangkan pada suatu masa orang akan lebih berebut air berbanding emas ataupun minyak. Jadi apalah salahnya kita mengambil inisiatif dengan mengambil sikap berfikiran terbuka dan berlapang dada dan menerima apa jua pandangan mungkin daripada rakan-rakan daripada universiti-universiti lain ataupun rakan-rakan daripada pihak antarabangsa, contohnya pakar-pakar air, profesional-profesional air. Apakah yang kita patutnya lakukan
untuk mengelakkan daripada kes-kes kekurangan air ataupun kelebihan air yang berlaku di negara Dan kita. tidak lestari pengurusannya. Ya, tidak lestari pengurusannya. Jadi saya berpendapat kalau dalam IWA kita banyak berbincang tentang untuk menyediakan air bersih kepada contohnya rakyat yang sangat kekurangan air di negara-negara tertentu, di negara-negara gurun Sahara dan sebagainya, mereka mengalami masalah kekurangan air. Kita rakyat Malaysia yang kaya dengan air, mempunyai air bersih setiap hari sepanjang masa, kita mestilah belajar untuk menghargai air dengan lebih baik. Walaupun mungkin tarifnya murah, tapi kita perlu sedar secara tidak langsung apa aktiviti yang kita lakukan pada hari ini akan memberi kesan dan impak sama ada negatif ataupun positif kepada air pada masa akan datang. Sekarang mungkin kita ada air bersih. Tapi esok kita tak tahu lagi. Jadi itulah yang kita perlu fikirkanlah. Okey, Dr. Nayati, mungkin dalam 30 saat, apa yang Dr. Nayati sedang lakukan sekarang dan juga seronok lakukan sekarang untuk memastikan bidang pendidikan air dan juga sisi rawatan ataupun sawit ini menjadi satu ruang yang mewah untuk negara kita pada masa akan datang? Di Malaysia, kita berharap untuk melancarkan contohnya The Malaysian IWA Chapter. Sempena dengan kita punya the second IWA Malaysia Young Water Professional Conference yang akan diadakan di Vivatel Kuala Lumpur pada 17 hingga 20 Mac 2015. Jadi setakat ini kita mempunyai ramai penyelidik di Malaysia yang akan menyertai persidangan dan about 30% penyelidik daripada antarabangsa. Presiden IWA Profesor Helmut Kreuss akan bersama-sama kita. Jadi kehadiran beliau itu memberikan semangat kepada saya untuk menyeru kepada semua golongan penyelidik muda untuk bersama-sama menyertai kita dalam persidangan tersebut. Jadi itu adalah antara perkara yang saya amat gembira melakukannya, kerana dengan menyediakan platform sebegini, kita berharap golongan penyelidik daripada universiti dapat bertemu dengan golongan penyelidik ataupun utility dan regulators daripada pihak industri. Jadi gabungan ini di kalangan orang-orang muda dari universiti dan industri diharap dapat memberikan impak dan kesan kepada industri air negara kita. Okey, terima kasih Dr. Noyati Abdullah. Itu saja masa kita ada. Sebenarnya banyak soalan saya yang spare lagi, yang berbagi belum ditanya, tetapi insya-Allah itu tandanya saya perlu jemput lagi ataupun perlu datang lagi ke UTM. Jadi terima kasih pada Dr. Noyati Abdullah, Pensyarah Kanan Fakulti Biosains Kejuruteraan Perubatan UTM, dan terima kasih kepada anda yang setia bersama kami selama setengah jam, dan terima kasih kepada pihak UTM yang menyediakan studio dan prasarana rakaman ini boleh dilakukan. Terima kasih kepada anda. Boleh buat turun aplikasi kami di App Store dan juga Google Play Store. Sekian saja untuk malam ini. Assalamualaikum. Terima kasih.